Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum fi as-sihhati wal-'afiyah. Fi hadzal usbu' sanadrusu al-wahdatul ula 'an al-harf ash-shin. Huruf shin. Hal antum musta'idun? Hayya nadrus. Pada pembelajaran kali ini, terdapat dua kemahiran yang awak akan perolehi. Pertama, maharatul qira'ah, iaitu kemahiran membaca. Kedua, maharatul kitabah, iaitu kemahiran menulis. Kedua-dua kemahiran ini sepatutnya awak akan perolehi di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita pergi kepada maharatul qira'ah, kemahiran yang pertama iaitu kemahiran membaca. Apabila ustazah sebut perkataan yang ada di situ, awak boleh ikut kemudian. Kemahiran membaca ini adalah untuk memperkasakan bacaan al-lughatul arabiyah awak. Ini adalah harkatil qasirah, bacaan pendek. Bagaimana kita nak baca kalimah yang mengandungi huruf shin dengan bacaan pendek? Dengar betul-betul kemudian ikut. Shin berbaris fathah, bunyinya sya. Syajaratun. Syajaratun. Shin berbaris kasrah, shi. Syi'arun. Syi'arun. Shin berbaris dhammah, syu. Syurtiyun. Syurtiyun. Dan di bawah itu pula ada kedudukan huruf shin. Shin fil awal, shin fil wasti, wa shin fil akhir. Masih lagi bacaan pendek. Awalan, syubbakun. Syubbakun. Thaniyan, min syafatun. Min syafatun. Thalithan, jaishun. Jaishun. Boleh ikut selepas bacaan ustazah? Cuba awak baca. Ini pula harkatit tawilah, bacaan panjang. Bagaimana kita nak baca huruf shin dalam kalimah dengan bacaan panjang? Apabila kita tengok ada huruf mad seperti kita tengok dalam Al-Quran, huruf mad yang terdapat di situ adalah alif, waw dan ya, mengikut pasangan barisnya. Yang pertama, kita tengok shin berbaris fathah bertemu dengan alif. Kita baca sya. Syaribun. Syaribun. Shin berbaris kasrah bertemu dengan ya. Shi. Shi. Nasyidun. Nasyidun. Yang terakhir sekali di situ, shin berbaris dhammah bertemu dengan waw. Syu. Syu. Tabsyuratun. Tabsyuratun. Boleh awak baca lagi sekali? Cuba baca harkatil qasirah tadi dan harkatil tawilah. Mesti ada beza bacaannya. Sekiranya bacaan awak betul, ahsanta atau ahsanti. Di sini pula terdapat beberapa kalimah yang mengandungi huruf shin, harkatil tawilah dan harkatil qasirah. Hayya numayyizu bainal kalimatain. Marilah kita membezakan di antara dua kalimah. Awalan, syari'un.
syaritun. Thaniyan, syura, syu'ubun. Thalithan, tabashiru, shimalun. Siapa boleh bagi tahu Ustazah mana satu harkatil tawilah dan mana satu harkatil qasirah? Awak boleh bagi tahu Ustazah? Di sebelah kanan itu semua kalimahnya adalah harkatil tawilah. Kita baca sama-sama. Syari'un, syura, tabashiru. Manakala di sebelah kirinya pula harkatil qasirah. Syaritun, syu'ubun, shimalun. Semua dah dapat? Masih ingat lagi al-maqati' as-sakinah wal musyaddadah? Apa dia al-maqati' tu? Al-maqati' ialah pecahan suku kata. As-sakinah pula ialah berbaris sukun ataupun baris mati. Al-musyaddadah pula baris syaddah ataupun baris sabdu. Kita tengok dulu as-sakinah. Kalimah yang diberi adalah mash'alun. Mash'alun. Di situ terdapat salasatul maqati'. 3 pecahan suku kata. Mash'alun. Shin di situ berbaris sukun, iaitu as-sakinah. Kemudian kita tengok al-musyaddadah pula. Kalimah yang diberi adalah kasyafatun. Kasyafatun. Di situ terdapat arba'atul maqati'. 4 pecahan suku kata. Kasyafatun. Masih ingat lagi formula raja? Di situ rajanya adalah harfus shin. Huruf shin. Raja yang pertama, shin yang pertama berbaris sukun. Rajanya dah mati. Shin yang kedua berbaris fathah. Apabila raja yang pertama tadi mati, dia pergi kepada raja yang kedua. Bagaimana kita nak pecahkan menjadi suku kata dari huruf yang ada syaddah? Awak jangan lupa, jangan letakkan syaddah di pecahan suku kata. Yang pertama, kita letakkan baris sukun, kemudian huruf yang kedua kita letakkan satu baris sahaja dari kalimah asal. Di situ kasyafatun, shin mengandungi syaddah dan baris fathah. Jadi bila kita nak pecahkan menjadi suku kata, shin yang kedua tadi hanya letakkan baris fathah sahaja. Boleh faham? Okey, kita masuk kepada kemahiran yang kedua, iaitu maharatul kitabah, kemahiran menulis. Tadi semua dah baca kalimah-kalimah yang mengandungi huruf shin. Sekarang kita nak masuk kepada cara nak menulis huruf shin yang betul. Jom kita tengok. Di sini kita tengok ada kitabah harfus shin, sama ada muttasilan, bersambung ataupun munfasilan, berasingan. Seperti yang kita tahu, apabila ingin menulis huruf-huruf hijaiyah, terdapat 3 kedudukan. Kedudukan yang pertama, fil awal. Kedudukan yang kedua, fil wasti. Dan kedudukan yang ketiga, fil akhir. Kita tengok fil awal dulu. Shin adalah huruf kawan. Apabila dia berada di hadapan, dia akan bersambung dengan huruf-huruf yang berikutnya. Perlu diingat, shin mengandungi 3 gigi dan cara penulisannya mesti di atas garisan.
Yang kedua, fil wasti. Shin fil wasti juga mengandungi 3 gigi. Hanya terus bersambung dengan huruf sebelumnya. Sekiranya huruf sebelumnya tidak boleh disambung, awak terus mulakan macam fil awal. Di situ kita tengok kalimah rishatun. Ya boleh bersambung dengan huruf shin. Jadi dia akan ada huruf ya, kemudian 3 gigi huruf shin. Shin fil akhir pula, di situ ada 2 contoh. Rasyashun. Alif tidak boleh bersambung dengan huruf shin. Jadi shin tulis di sebelahnya sahaja dan mengandungi 3 gigi seperti shin yang asal. 2 gigi kecil dan 1 gigi besar di bawah garisan. Contoh yang kedua, jaishun. Ya, di situ boleh bersambung dengan huruf shin. Jadilah bentuknya seperti itu. Okey, kita dah sampai ke penghujung pembelajaran kita. Sebagai peneguhan, awak diminta untuk membuat latihan yang Ustazah bagi ini di dalam buku tulis bahasa Arab. Seperti biasa, sebelum memulakan latihan, perlu tulis hari dan tarikh terlebih dahulu. Gunakan mistoratun untuk setiap garisan yang awak buat. Selepas dah tulis hari dan tarikh, bahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, fil awal. Bahagian yang kedua, fil wasti. Dan bahagian yang ketiga, fil akhir. Setiap tulisan yang berwarna hitam, awak perlu gunakan pensel. Manakala yang berwarna merah, awak gunakan pensel warna merah. Dan yang warna biru, gunakan pensel warna biru. Buat dengan kemas. Awak juga disarankan untuk menghafal setiap kalimah yang telah ditulis tadi sebagai tambahan kosakata bahasa Arab. Selepas dah selesai tugasan yang telah diberikan, boleh hantar di Google Classroom dan turn in. طيب نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله نلتقي في أسبوع القادم. إلى اللقاء. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً.